Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, terpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Muhammad Syafiq Fadil dari Studio Komunikasi Barisan Nasional. Hari ini kita bersama dengan seorang pemimpin UMNO yang tidak asing lagi, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik.
Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Assalamualaikum. Baik, Sri. Apa khabar? Semua okey? Alhamdulillah. Terima kasih panggil saya lagi. Ini rasanya pertemuan pertama kita selepas PRU yang ke-15. Oh, begitu jadi banyak soalan sebenarnya saya nak tanya Datuk Seri malam ni, tapi mungkin dalam kesempatan yang kita ada ni ada beberapa soalan terutama yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, UMNO kami dengar kami patuh. Soalan saya terus kepada apa yang menjadi perbualan di luar sana. Kalau begitulah keadaannya, apakah kita sudah tidak meraihkan demokrasi dalam UMNO? Kita nak melahirkan generasi sekadar mengangguk saja kepada kepimpinan, tidak ada lagi kebebasan bersuara. Apakah itu hala tuju UMNO selepas ini? Ini maksudnya yang mana ni? Cerita sikit. Yang orang cakap-cakap. Sebab banyak terutamanya apa yang berlaku baru-baru ini apabila ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengambil keputusan untuk mengambil tindakan disiplin ke atas beberapa pemimpin yang dilihat sebagai vokal kepada parti. Adakah tidak boleh mengkritik? Adakah tidak boleh menegur kepimpinan? Adakah kita mahu semua orang hanya ikut saja apa yang diputuskan oleh pemimpin? Saya mungkin nak kongsi. Saya takut sikit nak kongsi ni. Takut saya pun diambil tindakan. Tak apalah. Saya agak terbuka. Sebenarnya selepas PRU yang ke-15 baru ni, dalam mesyuarat MT yang pertama, ada suara yang meminta supaya pemimpin tertentu dipertanggungjawabkan. Maknanya mesti melepaskan. Tetapi yang menyuarakannya tidak diambil tindakan. Okey. Kerana dia menyuarakannya dalam forum parti. Lantang bercakap, mengkritik kepimpinan, tetapi disuarakan dalam forum parti dan dianggap itu adalah satu perkara biasa. Ini tidak bermakna lepas tu dia diambil tindakan. Kerana dalam mesyuarat dia menyuarakan suruh orang ni letak jawatan, suruh orang ni tanggungjawabkan, suruh berkata dan sebagainya. Dia disuarakan dalam parti. Tetapi sekiranya kita dalam organisasi, suara itu disebut di luar parti untuk mengkritik parti sendiri. Ini ada isu disiplin yang saya rasa boleh diterima semua pihak. Saya cakap dengan orang surat khabar, sebagai contoh, orang surat khabar ni lantang cakap tentang kebebasan berakhbar, kebebasan bersuara dan sebagainya. Saya beri contoh, katakanlah seorang pemberita utusan, dia tak puas hati dengan pengurusan utusan, dia menulis dalam berita harian mengkritik utusan. Oh, dia kata tak boleh. Yang macam tu sebagai contoh lah saya katakan. Saya pernah buat contoh, saya kata orang bola tahu baru ni orang Manchester United seronok sangat bila Ronaldo kembali bermain. Tetapi Ronaldo dilihat tidak puas hati dengan pengurusan kelab dia tu, Ten Hag nama pengurus. Dalam interview terbuka dia kritik. Sebab itu dia terpaksa berpisah, kerana sebagai tim, dia tidak boleh dilihat untuk mengkritik parti sendiri ataupun kelabnya sendiri secara terbuka, kerana dia ada forum di dalam kelab yang berkenaan. Ataupun kalau orang tu terlalu sengaja untuk sepak bola ke gol sendiri, itu pun dia kena ambil tindakan disiplin. Ataupun sengaja memberi bola untuk lawan menyumbat gol sendiri, ini juga adalah merupakan isu yang berkaitan dengan disiplin dalam sesuatu kelab, satu organisasi dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang saya rasa boleh diterima secara sejagat tentang perkara ini. Cuma kalau kita lihat daripada respons di social media terutamanya, ramai orang tidak sependapat. Ramai orang mentafsirkan ini sebagai satu tindakan kuku besi. Dan ada juga mereka yang mengatakan bahawa tindakan yang dilakukan ini seolah-olah menunjukkan UMNO sedang menggali kubur sendiri. Adakah Datuk Seri berpandangan begitu? Saya kira kubur sendiri akan akan menjadi lebih parah sekiranya
tidak ada sesuatu yang dikaitkan dengan disiplin parti, dengan soal keseragaman dalam menyusun kerja-kerja kepartian dan sebagainya. Ini juga adalah merupakan satu perkara yang perlu diuruskan dengan baik dalam soal ini. Kita tahu bahawa tindakan disiplin ni bukannya seperti mahkamah. Hukumannya kita bunyi ada peraturan, ada kalau dihukum 8 tahun 8 tahun dan sebagainya. Kalau mahkamah begitu. Dalam sejarah UMNO, disiplin ni adalah merupakan satu tindakan semasa pada waktu tersebut. Sebagai contoh, satu ketika dulu Tun Mahathir dia hanya tulis surat layang mengkritik Tengku Abdul Rahman pada waktu tersebut. Zaman tu tak ada social media, tak ada Twitter, tak ada ni, dia hanya tulis surat. Tapi surat itu begitu popular hinggakan orang salin balik. Fotokopi pun tak apa ada pada zaman tu. Orang cetak balik isi kandungan surat dia satu muka saja. Tersebar satu negara mengkritik Tengku Abdul Rahman kerana dianggap Tengku Abdul Rahman menyebabkan performance UMNO pada tahun pilihan raya tahun 1969 teruk dan sehingga mencetuskan peristiwa 13 Mei. Ini benda yang besar. Kritikan dia tu orang anggap valid kerana berlaku 13 Mei. Rusuhan kaum. Failure kepimpinan UMNO dan negara pada waktu itu disebabkan begini-begini. Sehingga kesan pilihan raya kita teruk sekali. Pada waktu itu hilang Perak dan hilang Selangor dianggap sudah teruk. But tindakan disiplin diambil pada beliau, dan beliau dipecat daripada ahli UMNO. Tapi keadaan berubah, hanya lebih kurang 3 tahun selepas itu beliau datang kembali, diterima kembali dalam UMNO tahun 73 72 begitu, ketika Tun Razak dan beliau dibenarkan bertanding dalam pilihan raya di Kubang Pasu dan menang tanpa bertanding. Perkara itu semuanya bersifat temporary. Lokman Nur Adam misalnya, Datuk Lokman pernah diambil tindakan disiplin, tetapi tak sampai setahun, saya rasa lebih kurang setahun saja beliau merayu balik dan dilihat segala perbuatan langkah dia dilihat tidak bercanggah dengan kepentingan parti dan menguntungkan parti. Senang saja dia merayu balik dan diterima balik. Jadi ini berbeza dengan hukuman mahkamah apa sebagainya. Keputusan-keputusan dibuat penyesuaian pada waktu tersebut. Cuma mungkin bagi setengah pihak berpandangan tindakan diambil ke atas segelintir pemimpin ini merupakan satu figura yang besar. Sekiranya mereka tidak berada dalam parti lagi, mereka boleh menarik sokongan dan akhirnya menyebabkan UMNO akan terus parah. Ya, saya setuju kerana dalam sejarah UMNO itu, saya ada sebutkan, kita kena berhati-hati untuk memecat atau tindakan mereka yang dilihat ada pengikut kepimpinan parti. Saya ada sebutkan dalam sejarahnya, misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat oleh Tun Mahathir. Bukan Tun Mahathir, oleh MT pada waktu tersebut. Kerana ada isu yang dibawa oleh Tun Mahathir dibahaskan dalam MKT. Saya ingat pilihan diberi sama ada refer pada Jawatankuasa Disiplin, digantung, dipecat. Setelah diambil, dipertimbangkan, maka kata pecat pada waktu tersebut. Impact dia besar. Anwar dimasukkan dalam ISA pada Tun Mahathir pada waktu tersebut. Dan ada susulan pada itu dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Ia memberi kesan pada UMNO. Artinya saya katakan bila peristiwa ini berlaku, bateri UMNO tu hilang satu bar. Tapi hari ini Anwar jadi Perdana Menteri. Begitu juga apabila tindakan diambil pada Tan Sri Mahyudin Yassin. Kita ada kesan dia pada parti. Tetapi parti kena berani untuk membuat keputusan kerana pada waktu tersebut
Tan Sri Mahyudin sudah pada peringkat awalnya ketika Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada waktu itu membuat keputusan untuk menggugurkan beliau daripada kabinet, pada timbalan Perdana Menteri, beliau masih belum lagi diambil tindakan dalam parti. Parti meminta supaya cukup di situ, itu hak Perdana Menteri, tetapi beliau masih lagi sebagai timbalan Presiden parti. Sehinggalah beliau naik atas pentas parti pembangkang pada waktu tersebut, bersama dengan parti-parti pembangkang yang lain, mengkritik parti, maka pada waktu itu tidak ada pilihan, melainkan tindakan disiplin diambil. Ini adalah disiplin parti yang saya kira kalau seseorang itu telah melepasi garisan, line, kena bersedia untuk berhadapan dengan perkara ini. Jadi yang disebutkan baru ni pun begitu juga, kerana telah melepasi line, garisan yang kita katakan membedakan antara berfikiran terbuka, berfikiran demokratik, menunjukkan perbezaan pendapat, dengan soal merendahkan parti keseluruhannya. Kalau dah kata parti UMNO parti sesat pada waktu pilihan raya, orang nakkan sesuatu yang menjadi inspirasi bagaimana untuk mempertahankan UMNO, maka sudah tentu dikatakan ia telah melampaui batas-batas. Saya rasa yang diambil tindakan itu adalah orang yang menjadi keluarga kita, yang kita sayang, tetapi macam Ronaldo tadi lah, dia sudah mengkritik ketua dia secara terbuka. Dia pun kata saya sayang pada kelab saya sayang pada penyokong saya, tetapi pilihan dia sama ada untuk berdiam ataupun mencari pilihan-pilihan bermain kat kelab lain. Ringkas Datuk Seri, sebab saya lihat Datuk Seri sebagai sebahagian daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi bersetuju dengan tindakan yang telah diambil. Rata-rata yang di luar sana kita berpecah dua, satu yang menyokong dan satu yang tidak menyokong, dan soalnya yang tidak menyokong ni apabila melihat orang yang menyokong ni akhirnya dilabel sebagai penjilat. Bagaimana pandangan Datuk Seri dengan label yang diberikan? Kita ada menyatakan pandangan-pandangan kita. Tetapi kalau pandangan itu akhirnya kita telah diputuskan, kita mempertahankan keputusan tersebut. Bagi saya, apa yang pentingnya, apakah naratif penjelasan perlu dibuat. Kerana apabila Presiden diserang, parti diserang dan sebagainya, penjelasan perlu dibuat tentang perkara ini. Kerana akhirnya kita tidak boleh melihat parti kita didokong oleh anggota parti kita yang semestinya akur pada parti, tetapi bagaimana UMNO itu dilihat pada keseluruhannya. Jadi saya rasa perkara ini penjelasan perlu dibuat. Dan saya kira apa yang telah dibuat, saya tengok banyak konten-konten menjelaskan perkara itu, saya rasakan boleh dikatakan ada. Saya sendiri pulang ke kampung, ada orang kata, kenapa buat? Biarkanlah, dia nak kata-katalah. Saya kata, ya kalau kita dalam satu keluarga, kita tak setuju dengan ayah kita, dengan bapa kita, okey, kita boleh uruskan soal dalam keluarga. Tetapi kalau anak tu dia pergi merata tempat, hentam bapa kita, hentam bapa dia sendiri, something wrong dengan anak tersebut. Saya rasakan ada perkara yang perlu dipahami bersama. Ini soal disiplin parti. Kalau orang tahu, saya dalam Majlis Tertinggi pun banyak kali saya menyatakan pandangan-pandangan berbeza, ataupun ada kala saya menyatakan bahawa keputusan dibuat tapi saya minta saya dikecualikan daripada direkodkan tidak bersetuju dengan keputusan ini. Ini adalah satu perkara biasa. Kita buat macam ni dalam parti, kita buat dalam kabinet. Waktu saya dalam kabinet, itu pandangan kita. Tetapi di luar kita tidak mengkritik keputusan kabinet, kita tidak mengkritik keputusan parti, kerana kita mesti dilihat sebagai bukan diri kita, kita mesti dilihat sebagai team player, pemain berpasukan. Macam balik cerita Ronaldo, bila ada orang perasan dia lebih besar daripada kelab, dia lebih besar daripada parti, dia lebih besar daripada
organisasi ini, itu sudah ada masalah. Dia lebih besar. Tanpa saya tak boleh. Tak boleh pasukan tak boleh menang. Jadi ini kita dilihat banyak kali berlaku, bukan saja pada parti kita, parti lain pun begitu juga. PBBM kan tak ada pecat pemimpin mereka, pengasas pun dipecat. Bagaimana Azmin dipecat dalam PKR. Ini semua berkaitan dengan soal disiplin parti yang perlu diterima. Dalam PAS ada sejarah, dalam DAP ada sejarah mereka. Ini adalah perkara yang saya rasa kita nak berparti, kita kena bermain secara pasukan. Jangan sepak gol sendiri. Ini soal disiplin dan being a team player. Okey, saya nak berpindah kepada topik yang berikutnya, yang lebih menarik, yang mungkin kita perlu bincangkan adalah soal masa depan pula. Sebab saya kira kita tak perlu lagi bincangkan soal kenapa kita wujudkan kerajaan ini, apa sebab Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Itu sudah cukup perbincangannya sebab kita telah berlalu 2 bulan, hampir 3 bulan. Cuma soalnya dalam soal masa depan UMNO ini, adakah tindakan ini merupakan tindakan yang baik ke arah pemulihan parti, ataupun ia akan menjejaskan lagi kedudukan UMNO setelah apa yang berlaku pada PRU15, dan kita akan lihat hasilnya pada PRN 6 negeri yang akan berlangsung nanti? Susah saya nak meramalkan sesuatu yang nak kata terlalu positif ataupun sebaliknya. Kalau saya boleh beri pandangan, sebab bulan depan ada pemilihan parti. Kita dah tahu 2 atas tidak ada pertandingan, tetapi jawatan lain tu penting. Naib Presiden, Ketua Wanita, Pemuda, Puteri dipertandingkan, Majlis Tertinggi dipertandingkan, di peringkat bahagian dipertandingkan. Ini adalah merupakan kemungkinan tim baru akan merajui parti. Kalau tanya saya katakan apa yang perlu dibuat oleh parti sekarang ni, terutama mereka yang memimpin selepas ini, ialah bagaimana memberi definisi baru tentang UMNO itu. UMNO has to be redefined. UMNO mesti diberikan pentakrifan baru makna UMNO itu. Tahulah UMNO tu United Malay National Organisation. Tapi pentafsiran UMNO sebagai parti politik Melayu, teras Melayu itu tak pernah berubah, Tuan Sri? Ya, tidak pernah berubah, tetapi apa agenda yang dikaitkan. Misalnya kita tengok fasa tu berubah kerana mengikut keadaan. Waktu UMNO ditubuhkan, dia tak bercakap pasal Merdeka, cuma menentang Malayan Union. Dia sebagai pembangkang pada waktu itu menentang British, menuntut kemerdekaan. Gerakkan orang Melayu, kumpulkan derma. Bukannya British bagi tiket untuk dia pergi ke London untuk berunding Tengku Harapan. Dia kutip masa tu satu perjuangan besar nak pergi ke London. Berapa kapal terbang kena pindah, tiketnya mahal. Tetapi memerlukan orang yang ada keupayaan untuk meyakinkan di sana dan menguruskan Malaysia selepas itu, Melaya pada waktu itu, Melaya yang bagaimana? Pembentukan yang bagaimana, perlembagaan yang bagaimana, kedudukan raja bagaimana, kedudukan rakyat bagaimana, Melayu dan bukan Melayunya bagaimana. Itu detail dalam perlembagaan tu ada macam-macam fasa, memerlukan orang yang tekun, bukan kata merdeka macam tu saja. Jadi pada waktu mulanya UMNO dia definekan kerana menentang Malayan Union. Itu definisinya, menentang Malayan Union. Selepas itu merdeka. Tetapi setelah lama merdeka tahun 57, Malayan Union 46. Itu 10 tahun lebih tu. 57. Lama-lama cerita merdeka ni orang dah tak berapa nak ingat sangat. Siapa pun boleh buat. Negara lain pun merdeka. Indonesia pun merdeka. Negara Afrika, India pun semua merdeka. So what? Orang kata. Sebab itu sehingga kan orang dah mencemuh UMNO, walaupun kita boleh berbangga dengan usaha kita memerdekakan negara, orang mencemuhkan hingga berlaku peristiwa 13 Mei. UMNO banyak ditolak. Ada kita kalah Kelantan, Kedah,
pada waktu tersebut. Ya. Kita hilang negeri ke tangan DAP pula di Perak dan Selangor pada waktu tersebut. Hingga Tengku Abdul Rahman kena melepaskan jawatan beliau. Naik Tun Razak, dia bagi a new definition pada perjuangan UMNO. Yang pentingnya, yang kita mungkin adik-adik semua ni terlupa tentang apa yang dibuat. Definisi nasionalisme bukan lagi untuk memerdekakan negara, sebab negara sudah merdeka. Tetapi dilihat nasionalisme pada waktu tersebut ialah apa makna merdeka kalau minyak kita masih dimiliki oleh Shell. Milik dia, kerana waktu merdeka British kata dia tanda tangan ni minyak masih milik Shell selagi ada bulan dan matahari. Tak boleh diambil. Masa tu getah adalah komoditi yang besar milik Guthrie. Guthrie milik orang British. Dia bayar pada kerajaan premium RM1 je 1 ekar. Tak terhina kita pada waktu tersebut. Ini selepas merdeka. Selepas merdeka tu perjanjian. Dia bukan lepas saja. Dia nak pastikan ini waktu itu getah dalam merupakan kekayaan komoditi yang besar dalam dunia. British datang ini kerana komoditi. Tin ataupun timah pada waktu itu milik London Tin. Macam mana nak ambil balik? Masa itu manuver yang dibuat oleh Tun Razak, Petronas ditubuhkan supaya kita ambil balik. Pada waktu itu di Libya berperang, di Iraq berperang rampasan kuasa, di Iran ada revolusi di sana untuk mengambil. Malaysia ada kepakaran dan kebijaksanaan supaya tidak berlaku, tetapi akhirnya hasil mahsul petroleum ini diambil. Jadi orang melihat yang buat ni siapa? Kerajaan pimpinan UMNO. UMNO yang buat. UMNO berani nak buat, dan cara UMNO lah. Cara UMNO bukan berperang, tapi cara UMNO berunding. Cara UMNO menggunakan corporate maneuvering yang digunakan, dan diteruskan sampai zaman Tun Mahathir pada waktu tersebut. Hingga kita tengok Guthrie milik kita, Timah sekarang dah tak berlaku dah, tapi sudah jadi milik kita. Dulu ada London Tin jadi MMC, Malaysia Mining Corporation, untuk buat tu, tapi jadi milik kita. Ini struggle yang dikaitkan dengan soal mendefinisikan, memberikan pentarifan baru erti nasionalisme itu. Bukan nasionalisme merdeka saja, tapi kekayaan milik orang. Dibuat oleh pemimpin UMNO, dan UMNO mendapat support daripada rakyat, terutama orang Melayu pada waktu tersebut. Tun Razak buat dasar ekonomi baru. Dilihat orang kata ini dasar apartheid ni, ada perbezaan, Melayu dapat 30%, ada saham tertentu mesti diberikan pada Melayu. Banyak orang marah. Dan kita dilihat tidak popular di dunia antarabangsa. But UMNO define it. Kita bukan tindas orang lain. Kita hanya untuk meningkatkan kesamarataan di kalangan rakyat yang berbilang kaum, supaya tidak didefinisikan satu kaum berasaskan kepada kedudukan ekonomi mereka. Melayu miskin, Cina toke, India rubber estate, estate dan sebagainya. You define kaum itu sebagai latar belakang ekonomi dia orang. Kena ubah. Dan ternyata apabila berlaku krisis seperti di Indonesia tahun 97 misalnya, berlaku seluruh negara Asia, berlaku krisis kewangan, merudum jatuh rupiah, merudum jatuh baht, Thailand merudum jatuh ringgit apa sebagainya. Suddenly rupiah tak laku. Orang ada duit tak boleh ambil duit dia. Orang tak boleh beli susu anak. Orang mengamuk marah pada kaum Cina kerana Cina dilihat membolot kekayaan. Tak berlaku di Malaysia. Orang Cina daripada Indonesia lari ke Malaysia kerana Malaysia aman pada waktu itu. Nasib baik kerana dasar ekonomi baru. Sekurangnya perbezaan itu sudah tidak dilihat ketara yang dikaitkan dengan definisi perkauman yang tadi. Ini perjuangan UMNO, dan orang kata that's true. Itu betul. Sebab itu tahun 99 Pilihan Raya sebagainya, despite ada isu pembuangan Datuk Seri Anwar dan sebagainya, sekurang-kurangnya sebahagian besar majoriti masih menerima UMNO, kerana UMNO cepat mendefinisikan
tentang perjuangannya pada waktu tersebut. Jadi setiap waktu tu ada dia punya definition yang UMNO redefine. Tetapi ianya berkaitan dengan soal kelunturan. Dah banyak sangat dah dapat Petronas, apa lama-lama orang ini biasa. Ya. Sebab itu Tun Mahathir naik satu ketika dahulu, awal-awal dia bercakap tentang dia incorporate berapa orang figura. Sebab waktu itu PAS dan apa sebagainya, apa yang berlaku dunia, orang nakkan Islam. Suddenly UMNO menjadi very Islamic. Lebih Islamik, dia redefine diri dia. Penerapan nilai-nilai Islam, memperkenalkan bank Islam, memperkenalkan, mengajak menubuhkan universiti Islam. Sekarang ini dianggap antara universiti yang melahirkan ramai tokoh, bukan saja negara kita, tapi banyak negara-negara di Turki, dia katakan di Maldives yang jadi menterinya asal daripada UIA. Dikatakan kerana Malaysia yang start perkara ini, kerana usaha yang dicapai melalui Perhimpunan Agung UMNO, dan diperjuangkan oleh UMNO, dipertahankan oleh UMNO. Jadi waktu-waktu fasa tertentu itu, macam mana kita reinvent diri kita dengan memberi definisi baru tentang apa itu UMNO. UMNO kena redefine diri dia sebelum orang define kita. Tapi apa yang berlaku ujung-ujung tu orang define kita. UMNO korup, UMNO rasuah, UMNO ini apa sebagainya. Dan itu masalah yang perlu ditelitikan kembali oleh tim yang baru untuk bangkit, tunjukkan ke arah mana UMNO nak pergi selepas ini. Peranan asasnya tetap Melayu, Islam, tetapi dalam masa yang sama bagaimana ianya menyesuaikan dengan cabaran-cabaran baru yang perlu dilihat. UMNO beza dengan yang lain. Ini yang penting. Baik, Datuk Seri, kita ambil satu soalan daripada penonton. Saya nampak ada soalan di sini. Sejauh mana persiapan Barisan Nasional dalam menghadapi 6 pilihan raya negeri yang dijangka pada bulan Jun nanti? Adakah BN bakal bergerak solo, Datuk Seri? Saya kira semalam semua orang dah tahu ada satu mesyuarat kerjasama antara parti-parti. Tapi itu mungkin ditafsirkan sebagai kerjasama di peringkat kerajaan. Dibuat di bangunan UMNO. Kalau kerajaan tu buatlah di apa ni, di apa nama, Putrajaya. Di Putrajaya. Maknanya kerjasama, saya rasakan itu adalah dari di kalangan parti-parti politik yang antara BN dengan PH, BN dengan parti Sarawak tak terlibat dalam soal ini. Ianya perlu kita tunggu dan lihat apakah keputusan yang akan dicapai. Yang perlu dimaklumkan, diwar-warkan daripada perjumpaan yang dibuat semalam. Quite historical. Dia adalah satu titik baru tentang soal ni. UMNO kena ada perkara yang setengah orang UMNO tidak begitu selesa. Tetapi ini adalah merupakan keperluan-keperluan semasa yang memerlukan naratif baru, penjelasan baru tentang kenapa ianya perlu diadakan. Dan saya percaya akhirnya orang nak melihat berjaya tak berjaya dalam PRN dan sebagainya, apakah satunya kerajaan sekarang ni perform atau tidak. That's very important. Kerajaan ni perform atau tidak. Dari segi ekonominya, dari segi reformasi institusinya, kesejahteraan rakyatnya, sebagainya, orang nak tengok. Ada perkara-perkara yang mencalarkan misalnya, saya kata, tetapi kalau enjinnya bagus, berjalan terus, nak tengok apa ni, mata wang kita naik ke, apa ni, stock market kita, sebab stock market ni mana wang masuk. Semalam jatuh apa ni 5 poin, itu banyak tu. Tetapi kalau dia bingkas balik, ini adalah petanda yang baik. Apa ni, inflasi kita, ini antara perkara-perkara yang orang nak tengok apakah kerajaan ini perform atau tidak. Yang keduanya, dulu kita being defined, UMNO didefinekan ataupun ditakrifkan sebagai parti yang korup, parti yang apa ni disebut pompak lah, macam-macam, penyamun dan sebagainya, dikatakan. Perkara ini satunya kita kena apa ni, kena insaf. Ada perkara-perkara yang perlu kita tunjukkan. Pemimpinnya, gelagat kita mesti ditunjukkan. Sebab sibuk kadang-kadang
jam kita pakai apa sebagainya, orang kaitkan dengan definisi mereka. Tetapi dalam satu masa yang sama juga, pada waktu pilihan raya lepas, Parti Perikatan Nasional mengatakan dia yang paling bersih. Orang kata PH ada juga yang tak bersihnya. Syed Saddiq jadi pergi ke mahkamah, Lee Guan Eng ada isu mahkamah, BN ada orangnya yang begitu dan sebagainya. Tetapi orang PN je tak ada. Maka orang mengaitkan oleh kerana tak ada dibawa ke mahkamah, mereka bersih. Tak ada di mahkamah tu mereka bersih. Itu definisi yang dibuatkan. Sedangkan kita tahu yang tak nampak tu banyak lagi perkara yang tu. Tetapi apa yang berlaku dalam pilihan raya, ada banyak perkara-perkara yang sudah mula dicurigai. Penggunaan wang yang begitu besar sekali, di luar daripada pemikiran mereka selama ni, pemikiran rakyat. Banyaknya duit ditaburkan, besarnya dia punya pentas-pentasnya, spanduk-spanduknya, menggunakan billboard yang melampau-lampau, pemberian wang sehingga cerita bersumpah, wallahi dan sebagainya. Dan sebab itu saya sebutkan, saya bagi orang BN, saya katakan apa yang dibuat oleh UMNO Terengganu misalnya, membuat petition kepada 3 kawasan pilihan raya lepas, cukup signifikan. Dia tak boleh mengubah keputusan. Dan kalau suruh bertanding balik pun saya tak tahu kalau bertanding di Marang tu UMNO boleh menang atau tidak. Susah nak menang. Tetapi apabila petition itu dibuat di Marang misalnya, di kawasan Presiden PAS, ia memberi definisi baru. Kalaulah ini yang dikatakan orang yang bersih, orang mengundi atas tulus ikhlas, bukan kerana wang, semata-mata kerana perjuangan, kerana iman dan sebagainya, is it true? Apakah ini benar yang berlaku? Jadi petition itu untuk melihat, membuktikan perkara-perkara yang disebut itu tidak semestinya betul. Maka adalah orang-orang sana dia kata, UMNO pun buat. UMNO pun buat. Dia kata UMNO bagi duit pengundi luar apa tu biasa, apa salahnya kami bagi juga. Maka kita kata kalau UMNO buat salah, maka kamu juga ingin buat salah. Kalau ada orang UMNO minum arak, apakah kita kata sebab ada orang minum maka saya pun minum arak? Kamu parti Islam, kamu parti bercakap tentang soal bersih. Sebab itu kita lihat di kalangan mereka sekarang ini bergelut, struggling untuk memberi definisi rasuah dan sedekah. Tak habis lagi tu memberi mendefinekan soal sekarang ni. Hari ni kita bercakap definisi. Betul. Terpaksa, bukan soal bagi duit lagi, soal pembangunan, soal jambatan baru, soal perumahan baru yang dibuat, soal definisi rasuah dan sedekah. Kerana ini menjadi core kepada keupayaan satu parti untuk mempersembahkan balik diri mereka dalam PRN yang akan datang. Saya rasa kalau ada can menang tak menang, boleh berubah. Pilihan raya Melaka Johor, BM menang besar. Dan kami menganggap bahawa kalau pilihan raya dibuat sebaik saja lepas Johor tu boleh menang. Tetapi menunggu waktu yang lama, mereka mendefinisikan balik UMNO, korup ini sebagainya, tunggu sehingga Datuk Seri Najib dihukum. Ni bukti yang sebenar, dan tak ada orang lagi yang jadi crowd puller dalam UMNO untuk menjelaskan isu, menjawab isu, menormahkan satu perkara, sehingga kesannya terlalu buruk pada UMNO, pada BN, pada pilihan raya yang lepas. Baik, Datuk Seri, saya nak berbalik kepada perbincangan kita tadi berkaitan dengan hala tuju masa depan UMNO. Kita bercakap soal redefining image UMNO itu, tetapi kalau kita bercakap soal dalam tempoh terdekat ini, berkemungkinan PRN pada bulan Jun nanti, tempoh itu terlalu pendek untuk kita mewujudkan satu image baru, brand baru UMNO itu, termasuklah dengan apa yang Datuk Seri katakan tadi, soal
soal performance of the current government, bagaimana untuk kita mencerminkan kepada rakyat. Jun nanti adakah cukup tempohnya, ataupun sebenarnya PRN ini tidak boleh jadikan satu indikator sama ada kerjasama apa yang berlaku dan apa yang cuba dilakukan oleh UMNO ini berjaya ataupun tidak? Saya rasa apa pun boleh berlaku. 3 bulan tu orang tengok sekejap, tetapi 3 bulan boleh mengubah banyak perkara. Ya. Antara Johor, PRN Johor sehingga PRU 15, tak lama tu. Hanya beberapa bulan juga. Ya, betul. Jadi PRU 15, dalam PRN pun lebih kurang 5-6 bulan. Ya. Keadaan boleh berubah. Faktornya ialah orang mengundi kerana apa yang difikir pada waktu itu. Keadaan berubah sekarang ni. Dulu orang mengundi BN ataupun PAS kerana ada core supporter dia yang kuat. Faktor jentera, faktor keahlian, faktor dilihatkan jentera itu, kalau cawangan dia merupakan influencer dalam masyarakat dia. Tetapi sekarang ni konsep influencers sudah berubah. Syafiq influencers ada pengikut dia sendiri. Bukan kerana dia pegang jawatan di kampung dia. Tetapi Syafiq boleh memberikan impact yang besar melalui posting-posting dalam TikTok ke, dalam social media dan sebagainya, kerana keadaan berubah sekarang ni. Jadi kalau ada perkara baru yang tercetus pada waktu itu, apa pun boleh berlaku. Sebab itu saya katakan UMNO cepatlah, kerana pemilihan dibuat bulan depan, dan diharapkan ada sesuatu yang memberi gambaran yang baru, dan tim baru ini akan bekerja kuat nak memberikan apa impact kepada parti. Dalam masa yang sama kita ada 6 menteri dan berapa orang, 6 timbalan menteri. Dilihat antara mereka yang perform di dalam kerajaan sekarang cukup penting. Dan mereka dilihat bukan sebagai pemain, tetapi sebagai sebahagian daripada tim UMNO keseluruhan. Sebagai contoh saya katakan, bila ada isu yang berkaitan dengan tuntutan sulu, Datuk Seri Azalina misalnya mainkan peranan, yalah, dia banyak benda tu kena dia orang buat bukan petition, dia buat tuntutan itu di pelbagai pelbagai negara. Kita menang 1, menang 2 dan sebagainya. Isu yang berkaitan dengan soal Tommy Thomas misalnya, ada orang kata ni tidak ada kena-mengena dengan harga ayam, tak ada kena-mengena dengan perut. Tetapi Tommy Thomas itu dilihat sebagai kunci kepada naratif yang mengatakan UMNO itu korup. Sebab orang melihat bahawa siapa yang didakwa, maka dia korup. Jadi melalui Tommy Thomas dia dakwa orang ni, dia dakwa presiden, dia dakwa ini apa sebagai korup. Tetapi ada beberapa perkara yang kita lihat dia buat secara tergesa-gesa. Misalnya Tan Sri Syahrir, bila orang tanya banyak perkara, penyiasatan belum dibuat lagi, pendakwaan dulu sudah dibuat. Kerana ketergesaan itu untuk menunjukkan bahawa memenuhi naratif bahawa orang UMNO, pemimpin UMNO ni korup. Dan ramai orang termakan, siapa kena dakwa tu salah lah tu, takkan dia dakwa. Kluster mahkamah, kluster mahkamah dan sebagainya. Katakanlah pula sekarang ni, bila ada isu yang SPRM menyiasat dan sebagainya, penggunaan wang di akhir pemerintahan PN misalnya, ataupun penggunaan wang membeli pengundi, ada orang didakwa. Apakah kita tak buat satu conclusion baru bahawa semua itu adalah kotor? Kerana rakyat sudah meletakkan kotor itu berdasarkan pada pendakwaan. Jadi ini juga boleh mengubah keadaan yang kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam masa sebulan 2 ini. Tetapi ada juga berpandangan sekarang ni, ini soal netizen kita tak boleh nak kawal pemikiran mereka.
ada yang berpandangan bila kena kepada kita, mereka kata inilah sebetulnya walaupun tak diputuskan bersalah lagi tapi baru masuk mahkamah saja mereka ni. Tapi bila kena kepada pemimpin-pemimpin ni, sebagai contoh pendakwaan apabila akaun PPBM dibekukan sebagai contoh, sudah bersuara yang ini adalah satu tindakan politik kotor, zalim yang dilakukan oleh UMNO. Tapi tidak, cerita ni tak wujud dulu ketika akaun UMNO dibekukan. Jadi macam mana UMNO nak berada, membawa naratif ni dan memastikan bahawa kita boleh menukar pemikiran-pemikiran orang-orang ini? Saya ada kata, saya simpati dengan kaki tangan PPBM. Sebab Presiden PPBM kata tak boleh nak bayar gaji kaki tangan. Saya simpati. Banyaklah sabar, teguhkan iman, kuat. Tapi saya buat footnote. Dulu inilah nasib Presiden UMNO. Nasib Presiden UMNO nak tanggung PWTC. Waktu tu diboykot. Jangan siapa guna PWTC. Kerajaan ke, tak ada orang yang berani guna. Dan staf kita ramai. Terpaksa separuh diberhentikan. Itu nasib yang diterima oleh UMNO. Ada yang gaji separuh saja. Nak kerja juga, gaji separuh. Kita juga pernah menghadapi perkara ni. Ketika pemimpin PBBM itu menerajui kerajaan pada waktu tersebut. Walaupun dia bersama dengan yang lain, inilah yang sama. Pada muka UMNO. Bagi mereka, membunuh UMNO itu adalah agenda yang menjadi kepentingan pada PBBM pada waktu tersebut. Saya katakan kalau dahulu Tan Sri Mahyudin berkali-kali mengatakan bahawa mereka tidak akan campur tangan terhadap proses undang-undang. SPRM nak datang dakwa ke apa sebagainya. Saya percaya beliau tidak akan buat sesuatu yang dilihat sebagai campur tangan. Biarlah si SPRM menyiasat. Cuma mereka kata mereka tidak ada campur tangan. Dalam masa yang sama, kenyataan media daripada parti menyatakan bahawa ini adalah satu langkah yang diambil oleh parti politik untuk menekan mereka. UMNO fight benda tu. Akhirnya akaun UMNO dibebaskan. Kita kena buktikan bahawa tidak ada unsur haram. Kalau orang nak curiga berasaskan pada kecurigaan, tiba-tiba mendadak dinafikan. Tak betul orang kata ada 300 juta, nafikan dulu. Tapi itu tidak dinafikan. Tiba-tiba dalam masa 2 tahun mendadak jumlah itu yang dalam akaun parti. Orang tak tahu yang lain-lain. Bilik hotel lagi. Tak tahu yang lain-lain. Kita tak tahu, tetapi terimalah kalau ini kaedah permainan yang mereka gemari satu ketika dahulu. Saya selalu ingatkan, kadang-kadang apa yang disebutkan kalau kita tak suka sesuatu itu berlaku pada diri kita, jangan kita buat pada orang lain. Hukum karma, what goes around come around. Datuk Seri, pandangan daripada Muhammad Tajuddin Abdullah. Datuk Seri, bina semula kena ada grand design secara menyeluruh dan gerak kerja yang sistematik dan berkesan. Saya juga tertarik dengan pandangan ini. Adakah sebab bercakap soal grand design ini bukan sekadar apa yang Datuk Seri katakan tadi, soal redefining UMNO, tetapi dia juga soal gerak kerja, strategi. Dulu kita boleh bercakap soal kita pergi rumah ke rumah, politik khidmat bakti, kita ada JR hitam putih, kita ada PDM, tetapi beberapa PRU daripada 14, 12, 13, 14 telah membuktikan bahawa kekuatan PDM bukan penentu kepada kemenangan, sebab ada tempat yang tak ada PDM pun boleh menang. Yang tak ada JR pun boleh menang. Dan PRU 15 ni lebih membuktikan bahawa ada strategi lain yang boleh memenangkan. Sedangkan kita berbangga dengan gerak kerja kita yang begitu teratur. Akhirnya kita tewas 26 kerusi saja. Adakah ini masanya untuk kita menilai semula strategi dan melihat the whole grand design dalam UMNO berhadapan dengan PRU? Perkara ini dibincangkan. Saya setuju. Kita ada kelemahan. Sebahagian daripada model kita adalah merupakan model yang sesuai pada satu ketika dahulu. Kita pertahankan pada waktu yang sekarang ini. Misalnya it works well. Dia berjalan begitu baik dalam PRN di Melaka.
di Johor misalnya, mengenal pasti siapa orang kita, dipanggil pengundi putih. Apa stok pengundi putih yang kita ada, keluarkan mereka, pastikan mereka keluar mengundi. Soal persepsi, menguruskan isu yang dikaitkan dengan apa Tok Mak Hassan sebut cognitive war, perang kognitif, perang yang berkaitan dengan persepsi, pemikiran, tidak diberikan perhatian yang besar. Kerana mungkin survei yang kita buat minggu lepas tu betul, tetapi kalau perang persepsi baru mengubah persepsi kita, 2 hari yang terakhir itu boleh mengubah pemikiran secara menyeluruh, secara gelombang pada waktu tersebut. Ini juga perkara yang perlu kita lihat. Saya katakan dulu UMNO agak ketinggalan, back pelang raya tahun sebelum 2004. 2004 selepas pada waktu itu kita lihat gelombang internet baru wujud. Orang menulis blog. Pada waktu itu kita pandang apa blog ni goblok. Pada waktu tersebut kita masih berpegang pada faktor media perdana ini yang menentukan, bukannya media sosial pada waktu tersebut. Ramai yang berfikiran begitu. Sehingga kan kesannya pada 2008 kita hilang 2/3 majoriti. Keadaan berubah pada waktu itu. Kita boleh baru nak buat Facebook, baru nak buat Twitter, tetapi pilihan raya ni orang dah tak baca tengok Facebook sangat dah. Yang terakhir orang pergi TikTok misalnya. Kita kena berfikir yang lepas ni apa dia selepas lagi? TikTok. Dan TikTok ni ataupun kita kena faham tentang apakah business model pada platform-platform yang ada. Twitter percuma, Facebook tu free, siapa orang buat. Jadi orang tak tahu bahawa untuk mendapat jangkauan yang lebih banyak, ada kos-kos yang tertentu. TikTok pun begitu, nampak free je. Kita boleh muat, kalau ada ramai peminat, orang viral lah benda tu. Tetapi ada beberapa faktor penting yang kita lihat, ada kos-kos untuk menjadikan ianya lebih diterima ramai, sampai kepada kawasan ataupun jangkauan yang lebih luas. Jadi ini juga memerlukan pertimbangan parti dari segi keutamaan dalam perbelanjaan dia. Saya sebutkan buat survey rumah-rumah JR misalnya, itu penting. Tetapi berapa banyak kita belanja untuk itu kalau berbanding dengan social media. Kalau social media yang selama ini kita berfikiran itu free, maka tak perlulah banyak sangat. It's wrong. Kerana mengubah persepsi, sebenarnya nampak platform itu percuma, tetapi ia memerlukan kos yang jauh lebih besar daripada apa yang kita fikirkan sebelum ini. Kerana mendapatkan influencers, membuat konten, menjadikan ia viral dan sebagainya, itu adalah merupakan perkara baru yang perlu kita perhatikan. Saya tertarik dengan ucapan Tok Mak Hassan ketika merasmikan perhimpunan sayap-sayap. Beliau mengatakan kita ni memang jauh ke belakang dalam aspek penggunaan teknologi. Sampaikan kita masih lagi mengedarkan kertas untuk kepada pengundi-pengundi, sedangkan yang lain telah pun WhatsApp, SMS, klik saja keluar semua data pengundi dengan muka sekali Muhyiddin Yassin dan calon. Dan perkara ini perlu dilakukan segera, Tok Sri, untuk memastikan bahawa kita tidak lagi ketinggalan. Bercakap soal social media, UMNO baru nak bercakap soal Facebook, orang dah bercakap soal TikTok, jadi ini saya setuju semua perkara itu. Tetapi mesti ada kita faham tentang perkara tersebut, tapi apakah keseluruhan dari segi kepimpinan sampai yang ke bawah, di peringkat bahagian-bahagian memahami perkara. Dia faham, tetapi bagaimana nak menghasilkan konten yang baik, bagaimana nak tukar, kalau dahulunya merupakan satu rutin
kita dekat Pilihan Raya buat kursus pacabar. Ini orang UMNO tahulah pacabar. Dianggap sebagai penting. Sekarang ni orang dah bagi edar je, tak payah kursus. Dan handbill misalnya. Zaman orang dah tak hantar kad raya ni, masih lagi kita nak ada kad misalnya. Dulu kita tak berani nak mengubahnya kerana mungkin ramai orang masih lagi, kalau selagi tak ada handbill tu rasa tak dijemput untuk turun ke pilihan raya. Itu ada kesansian pada kita. Sekarang tak payah sanksi dah. Kena berani. Dan percubaan kita di PRN. Ya, betul. Kerana worst scenario kita kalah. Kita dah kalah lah. Berani je lah. Kalau tanya saya. Ya, saya setuju dengan pandangan itu, Dr. Sri. Sebab pada saya tak ada apa pun yang kita rugi dalam PRN ni. Might as well kita gunakan satu kesempatan ini untuk membuat eksperimen. Apa saja strategi yang kita nak gunakan, kan. Soalan daripada Rozairi Abdul Rahman. Datuk Sri, sejauh manakah kesan pembersihan dalam UMNO terhadap ahli dan parti itu sendiri? Kita sekarang ni ramai yang rasa tergempar sebentar. Kalau nak susun NATO tu, kadang-kadang dekat rumah sebelah tu kita dengar lah dia orang nak susun kursi apa sebagainya, bunyi kejap. Diharapkan selepas ini akan menjadi lebih menarik, lebih baik. Dan kita tahu bahawa ramai orang-orang UMNO sendiri dia rasa terkesan kalau sekiranya tindakan disiplin diambil pada diri dia. Kadang-kadang saya pun heran, parti ni bukan bayar gaji kat dia, tapi dia ambilkan disiplin something, dirasakan diri dia sunyi sebentar. Dia rasa nakkan bersama dengan parti balik kerana sayang pada parti. Saya percaya sebahagian daripada mereka itu akan kembali pada parti, dan parti akan pertimbangkan sekiranya dilihat bahawa tingkah laku dan keupayaan mereka untuk menyesuaikan untuk hidup secara berorganisasi. Itu penting. Yang keduanya, tim baru ini mesti menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dalam suasana yang luar biasa, mestilah tindakan-tindakan yang lebih biasa, luar biasa. Inisiatif yang luar biasa, yang mesti dibawa oleh pucuk pimpinan dan tim kepimpinan parti itu di semua peringkat. Apa dia luar biasa tu saya nak cakap sekarang. Tetapi sekurang-kurangnya kita dilihat memberikan impact dalam PRN yang akan datang. Itu ukuran jangka pendek, tapi ukuran jangka panjangnya ialah impact kepada negara keseluruhannya. Saya katakan orang nak tengok apakah kerajaan ni keseluruhannya deliver. Maaf saya bias soal ini. Ada banyak perkara saya tengok garis panduannya ialah sebelum 2018. Bolehkah lebih baik sebelum 2018? Mata wang kita dulu 3.8. Baru ni teruk sampai 4.7. Sekarang ni naik balik 4.9. Yang terakhir sekali. Apakah boleh balik sebelum tahun 2018? Apakah saya katakan pasaran saham? Maaf saya cerita pasaran saham ni. Tak main saham, saya tak main saham juga. Tapi ramai mengatakan bila pasaran saham naik, duit luar masuk. Bila pasaran jatuh, duit keluar. Duit keluar, mata wang kita teruk. Bila mata wang kita teruk, maknanya harga makanan ayam akan naik, harga ayam akan naik, harga baja akan naik, petani-petani susah. Harga barang import naik, menjadikan segala barang kita naik. Kita tak boleh selesaikan banyak perkara berkaitan dengan soal kos sara hidup dan sebagainya sekiranya currency kita tidak mengukuh dalam soal ini. Saya lihat banyak perkara sebelum 2018. Kita tengok kalau tidak dianggap tak berbaloi, rakyat nak ubah hingga jatuh, hingga keadaan tak stabil selama 4 tahun, apakah berbaloi sekiranya hanya nak melihat seorang dipenjarakan?
Ya. Ada orang kata berbaloi, I don't care. Harga barang, keadaan kucak-kacir apa sebagainya. Tetapi rakyat keseluruhannya, apakah kita berbaloi sekiranya kita tidak lihat keadaan lebih baik daripada 2018. Mesti baik lebih daripada 2018, barulah kita kata bahawa berbaloi kita tukar kerajaan. Cuma Datuk Seri, saya lihat untuk 2 bulan, belum sampai 100 hari pun kerajaan baru ini, ada sedikit struggle dalam kalangan pemimpin-pemimpin disebabkan oleh apa yang diperkatakan dahulu. Ada yang dituduh hanya pandai bercakap, tetapi bila dibuat tak mampu untuk melaksanakan. Dan ini semua diungkit oleh rakyat sehingga menimbulkan kemarahan. Sebagai contoh, apabila dulu pemimpin-pemimpin, menteri-menteri UMNO ketika kita menjadi kerajaan, kita kata kurangkan makan ayam, kurangkan makan beli barang itu, barang ini. Sekarang ini orang yang sama yang menghentam kita dulu menggunakan alasan yang sama. Saya rasa alasan itu tak salah, ya. Sebab itu yang kita katakan dulu, sebagai itu satu anjuran yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu menguruskan ekonomi negara. Tetapi apa yang dikatakan dulu diungkit semula menyebabkan imej yang tercela. Begitu juga dengan lantikan dan pelbagai lagi lah yang akhirnya menyebabkan beberapa orang dalam kerajaan, dalam kabinet hari ini a bit of struggling untuk melihat perform. Saya tak nak pertahankan bila ada menteri UMNO satu ketika dahulu kata ayam mahal jangan makan ayam. Saya rasa unfair pada rakyat, kerana ayam adalah merupakan protein yang paling murah. Tak makan ayam, ikan lebih mahal. Tak macam zaman saya, ayam tu yang mahal. Zaman gitu, sekarang ni ayam ni dipanggil broiler chicken, yang 35 hari dah boleh makan. Zaman saya ayam kampung. Ayam kampung ni 120 hari baru boleh makan. Makan ayam, jadi ayam tu mahal. Special. Tapi ayam ni sepatutnya protein yang paling murah. Yang lebih murah lagi telur lah. Telur ayam. Dah ada protein tu. Tapi keseluruhannya nasi perlu ada lauk. Itu cita rasa. Tapi badan perlukan protein. Apabila ayam broiler pedaging ini dicipta untuk menjadikan protein tu jadi murah. Jadi kalau kata tak boleh makan, jangan makan ayam, nak makan apa? Jadi dulu pun kita betulkan pada kawan-kawan kita yang bercakap demikian. Sudah tentu kita tak boleh kata begitu. Mengurangkan makan ayam, nak makan apa? Daging lebih mahal. Ikan lebih mahal. Banyak lagi yang lain murah, kecuali telur. Kalau dua-dua ni mahal, saya rasa susah nak cakap. Itu kalau dilihat dari aspek permintaan dan penawaran. Tanggungjawab kita mengurangkan permintaan untuk menjadikan harga murah. Tapi sebenarnya menambahkan penawaran itu lebih penting. Betul. Menambahkan penawaran itu penting. Jadi isunya on the supply side. Dari segi ekonominya supply side. Macam mana nak tambah penawaran? Ada kaitan dengan soal harga. Balik saya kata currency kita. Tentang soal kalau currency kita jatuh, makanan ayam semua diimport, jagung dan soya bean masih tak boleh ada pilihan lain daripada kedua-dua dua asas ini. Masih kita import. Kalau currency kita mata wang kita lemah, mahal. Inilah kegusaran saya, Datuk Seri. Satu, apabila pemimpin-pemimpin, menteri-menteri ini struggle untuk berhadapan dengan perkara ini. Dan yang keduanya, keadaan ekonomi negara kita bukan semakin hari semakin baik di bawah kerajaan baru ini. Ada pelbagai faktor, tetapi rakyat sedang menilai dan kita nak berhadapan dengan rakyat, dan UMNO merupakan sebahagian daripada kerajaan sekarang. Bagaimana untuk kita memulihkan imej kita kalau begini keadaannya? Bagi masa, saya melihat ada positif kerana currency kita daripada 4.7 turun kepada 4.2 pada satu ketika. Itu positif. Kita kena akui. Dia positif. Tapi jangan sekejap saja, biar lama lagi membaik. Dengan sendirinya saya katakan dia akan banyak membantu. Kita tahu Turki sekarang ni ditimpa kemalangan akibat gempa. Tapi sebelum ini mereka bercakap inflasi mereka 80%.
mereka dah stabil kerana tinggal 60%. Sedangkan inflasi di Malaysia sekitar 3-4%. Yeah. Cumanya yang mahalnya makanan 7%. Misalnya. Kita dah struggle ni. Bila dengar inflasi terutama bahan makanan 7% tinggi. Turki dia orang cakap 60%. Antara puncanya ialah kerana lira mata wang mereka terus mengudum. Kita kena jaga mata wang kita. Jadi ini perkara yang orang sebut lantikan-lantikan mencalarkan, lantikan-lantikan di kalangan keluarga dan sebagainya. Tetapi pencalaran itu akan terubat kalau enjinnya bagus. Kereta calar memang tak cantik, Tapi kalau enjinnya bagus, kita melihat resultnya bagus, pelantikan itu tiba-tiba kita lihat lepas ini mata wang kita naik. Stock market kita naik. Inflasi kita turun. Ini indikator-indikator ekonomi yang orang nak tengok. Takkan 2 bulan dah nak selesaikan semua ni. Kita bagi peluang. 100 hari tak sampai lagi. Petanda-petanda ini dapat membaik. Macam saya kata tadi, sekurang-kurangnya mata wang kita membaik. Walaupun kata ini baik kerana sebenarnya dolar Amerika turun. Bukannya kerana ringgit kita naik. Indonesia pun macam tu. Tapi sekurang-kurangnya waktu jatuh dulu orang tak kata dolar naik. Orang marah pada kerajaan kerana impaknya berganda-ganda pada kita. Sekurang-kurangnya ini perkara baru. Kita nak tengok keyakinan pelabur datang tak selepas ini. Pelabur datang, orang nak tengok pelabur memang nak datang. Tetapi apakah kita berjaya meyakinkan pada pelabur, misalnya datang Malaysia, keadaan dah stabil, infrastruktur kita baik, kita ada talent, dia nak melabur, engineernya cukup, komputer saintisnya dah berkemampuan untuk mengendalikan teknologi baru yang you nak bawa, nak bawa robotik ke, precision teknologi ke. Kita ada tenaga kerja yang murah di sini tetapi berkemampuan tinggi. Kalau bandingkan negara kamu, Denmark ke, Germany ke, apa sebagainya, siapa yang nak pergi jumpa dia orang? Orang nak tengok dari segi kerenah birokrasi kita. Datang cepat tak mereka nak dapatkan approval ataupun kelulusan. Nak cepat, kelulusan bukan saja kelulusan mereka melabur. Kalau perlukan tanah, perlukan buat bangunan, perlukan dapatkan pekerja dan sebagainya. Ini semua kena kerja kuat ni. Banyak peraturan-peraturan baru yang perlu dibuat bagi memudahkan pelabur datang. Ini Indonesia buat. Tak popular sekejap. Bila buat satu undang-undang yang dikaitkan bertingkat-tingkat. Kadang-kadang yang ni boleh setuju tetapi trade union tak setuju. Peringkat daerahnya pula nak buka satu-satu. Orang nak melabur dalam bidang tourism, nak buka hotel besar kat negeri seperti Terengganu. Berapa lama nak dapat kelulusan? Nak buka kat Kelantan. Berapa lama nak buka kelulusan? Jadi ini juga perlu dilipat gandakan dari segi kerja kita untuk mengubah dasar kita di berbagai peringkat. Di berbagai peringkat. Bukan saja peringkat pusat, tetapi peringkat negeri, peringkat kerajaan tempatan dan sebagainya. Kerana kita nak lihat bila pelabur datang, dia menjadi enjin besar kepada pertumbuhan ekonomi kita di masa akan datang. Baik, Datuk Seri. Satu perbincangan yang sangat menarik berkaitan dengan ekonomi. Saya kira mungkin saya perlu minta kepada produser kita untuk menjemput Datuk Seri minggu depan, lebih-lebih lagi mendepani bajet 2023. Ada banyak juga perbincangan yang boleh kita perkatakan berkaitan dengan ekonomi ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kita di studio pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang menonton, kepada semua yang melontarkan pandangan masing-masing. Terima kasih kepada mereka yang kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Teruskan bersama dengan Komunikasi Barisan Nasional. InsyaAllah kita akan hidangkan lebih banyak lagi program-program yang menarik, sangat mencabar soalan-soalan yang kita tanya, sebab yang pastinya kita mahu jawapan yang tepat, jujur, ikhlas untuk tatapan dan pertimbangan daripada anda semua penonton dan rakyat Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.